Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah video temuduga saya bagi kursus LMCR 1272 Komunikasi Lisan dalam Bahasa Melayu Set 7. Bagi soalan yang pertama, sila perkenalkan diri anda. Baiklah, nama saya Manja Arani binti Saluddin, A165973. Saya berumur 22 tahun dan berasal dari Kota Kinabalu, Sabah. Saya berbangsa Brunei dan kini saya menyambung pengajian di Universiti Kebangsaan Malaysia. Mengambil kursus pendidikan khas. Saya merupakan pelajar tahun 3, Fakulti Pendidikan. Bagi menjawab soalan nombor 2 pula, apa yang anda lihat dalam diri anda 5 tahun lagi? Apa yang saya lihat dalam diri saya dalam 5 tahun lagi, insya-Allah saya akan menjadi seorang pendidik yang berjaya, di mana saya akan mengajar pelajar-pelajar berkebutuhan khas dan membimbing mereka menjadi seorang berdikari dan seorang berguna di masa hadapan. Bagi soalan nombor 3, apa kekuatan dan kelemahan anda? Kekuatan yang ada dalam diri saya adalah saya mudah bekerja dalam kumpulan. Bekerja dalam satu kumpulan bagi saya amatlah baik, di mana kita dapat berinteraksi dengan orang dan juga kita dapat mengukuhkan satu silaturahim yang baik. Di samping itu, saya juga seorang gemar untuk membuat seseorang itu ketawa. Dalam arti kata lain, saya suka mendengar cerita orang, iaitu menjadi pendengar setia. Saya suka mendengar cerita masalah rakan-rakan saya, di mana saya cuba untuk membantu mereka memperbaiki masalah tersebut. Oleh itu, saya pernah menjadi ketua pembimbing rakan sebaya waktu saya berada di sekolah menengah. Bagi kelemahan dalam diri saya, mungkin saya seorang yang tidak yakin kepada diri sendiri. Tapi bagi saya, kelemahan pada diri seseorang tersebut boleh diperbaiki dari masa ke semasa. Jadi, dari aspek kelemahan, tipu kalau kita tak ada kelemahan dalam diri kita. Tapi, dari masa ke semasa, saya cuba memperbaiki kelemahan dalam diri saya seperti tidak yakin kepada diri saya, tidak mempercayai diri. Bagi soalan 4 pula, bagaimanakah tangga gaji yang anda harapkan? Bagi saya mengharapkan gaji setaraf dengan kelayakan saya. Tapi, jika tidak diberi sebegitu, saya ikhlas mengikuti apa yang saya minati. Semangat atau inovasi yang boleh saya berikan sekiranya saya menjawab jawatan ini pohon, insya-Allah saya akan menjadikan sebuah sekolah itu menjadi sekolah yang boleh dipandang tinggi dari segi vokasionalnya. Memandangkan saya mengambil aliran pendidikan khas, maka dengan itu saya ingin membentuk satu sekolah menjadi yang terkenal dari segi inovasi, tidak kira memasak, menjahit, perbengkelan, dari segi vokasional. Kerana saya tahu pelajar-pelajar khas ini mungkin lemah dari segi akademik, tapi kita boleh congkak bakat mereka dari segi vokasional. InsyaAllah, dengan adanya vokasional, kemahiran vokasional tersebut, mereka boleh menjadi insan yang berjaya. Apakah kepakaran anda selain daripada jawatan di pohon? Bagi jawapan untuk soalan 6, kepakaran saya selain jawatan di pohon iaitu seorang guru, mungkin saya boleh menjadi seorang terapi. Memandangkan saya mengambil kos yang melibatkan pelajar khas, saya juga ada belajar mengenai terapi-terapi untuk kegunaan pelajar-pelajar ini. Jadi mungkin jika saya tidak dapat jawatan di pohon, mungkin saya boleh menjadi seorang terapi.
Selesai sudah kita menjawab kategori bagi soalan khusus. Sekarang kita akan teruskan dengan kategori soalan umum pula. Saya memilih soalan 1 untuk dijawab. Apakah pandangan anda sekiranya ada pendapat mengatakan pengalaman bekerja merupakan elemen penting dalam pemilihan calon untuk mengisi kekosongan jawatan? Bagi pandangan saya, perkara ini adalah salah sama sekali. Ya, memang betul. Jika seseorang itu mempunyai pengalaman, itu membawa kepada satu bonus kepada mereka, kerana mereka sudah mengetahui selok-belok sedikit-sedikit mengenai satu jawatan tersebut. Akan tetapi, bagaimana pula dengan nasib orang yang tidak berpengalaman? Tidak semestinya mereka tidak mempunyai pengalaman bekerja, mereka tidak mempunyai pengalaman dalam sektor jawatan tersebut. Bagi saya, elemen ini sangatlah tidak wajar untuk diletakkan dalam kekosongan jawatan, kerana bukan semua orang dapat menimba satu pengalaman itu dari segi pekerjaan. Mungkin ada yang menerima pengalaman dari segi contohnya bagi pelajar universiti, mereka menerima pengalaman dari segi kerja-kerja khusus yang mereka dapati, tugasan yang mereka diberikan. Jadi dengan itu pengalaman dikumpul bukan sahaja melalui satu pekerjaan, tapi juga melalui satu tugasan. Seterusnya, saya memilih soalan nombor 4, iaitu graduan pada hari ini terlalu memilih pekerjaan disebabkan faktor gaji. Apa komen anda? Komen saya, memang betul. Jika saya pun, saya akan memilih pekerjaan berdasarkan gaji yang setaraf dengan kelayakan saya. Tapi, jika dilihat dari sudut positifnya, mengapa kita perlu menilai sesuatu kewangan untuk melakukan satu pekerjaan? Memang betul, kita harus menilai sesebuah gaji mengikut kelayakan kita. Tapi, mengapa tidak kalau kita menerima gaji yang sedikit demi pekerjaan yang ikhlas? InsyaAllah, dengan melakukan pekerjaan yang ikhlas, sedikit-sedikit rezeki kita akan bertambah. Yakinlah pada rezeki yang diberikan oleh Allah. Tidak semestinya kalau kita memilih gaji yang tinggi, pekerjaan kita akan dipermudahkan. Kita akan mendapat pekerjaan yang baik, pekerjaan yang setimpal dengan gaji kita. Jadi bagi saya, faktor gaji yang tinggi tidak memainkan peranan yang penting. Yang penting adalah pengalaman dan pekerjaan yang ikhlas, penuh dengan kejujuran. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.